على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم آمين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: كل نفس ذائقة الموت. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada bulan yang baru Rabiul Awal tahun yang baru 2014, kita dapat bertemu dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah terus memberikan taufik hidayah, keberkatan kepada kita, keridaan kepada kita, sehingga kita dapat dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita rasa pelik bila tahun 2014 masuk tahun baru, seluruh umat Islam sibuk menyambutnya. Sewaktu tahun baru hijrah, orang kafir dia tak kalau nak sambut. Tapi bila masuk tahun baru Masehi, orang Islam sibuk menyambut. Bukan hanya rakyat yang miskin, tetapi pemimpin negara juga sibuk untuk menyambut kedatangan tahun baru yang bukan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau malam tahun baru Islam, doa pun lupa nak baca. Walaupun ia bukan wajib, tetapi berdoa kepada Allah satu tuntutan dalam Islam. Allah minta kita berdoa kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkatalah Tuhan kamu, hendaklah kamu berdoa kepada aku, nescaya aku akan kabulkan, perkenankan permintaan kamu. Tahun baru 2014 sampai ada fatwa yang mengatakan halal darah orang yang turun ke demonstrasi di Kuala Lumpur baru-baru ini. Hebat tuan-tuan. Hari ini sekali lagi mempertahankan kenyataannya bahawa saya tetap dengan pendirian saya. Hebat. Dia tak sebut pula yang kerajaan buat konsert malam itu konsert yang haram. Sebaliknya menghalalkan darah orang yang turun, mendesak supaya kerajaan menurunkan harga barang, menurunkan kos cara hidup yang melampau, yang memberi tekanan kepada rakyat. Itu saja tuan-tuan. Sampai keluar kenyataan halal darah mereka. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ini satu kenyataan yang bahaya, yang kalau tidak ditarik boleh melibatkan nyawa rakyat. Ini satu benda yang cukup bahaya. Tak keluar pula fatwa pendapat yang mengatakan konsert yang diadakan di Putrajaya, yang diadakan oleh kerajaan kita, adalah konsert yang haram di sisi Islam. Tak. Kalau Lingguangin yang bukan Islam boleh sambut tahun baru yang bukan Islam, 2014 bukan bulan Islam, boleh panggil Ustaz Azhar Idrus dengan Ustaz Nur Hisham Tuan Padang buat program di Pulau Pinang, negeri yang dikatakan orang kafir mentadbir tuan-tuan. Panggil Tuan Ustaz Azhar Idrus dan Ustaz Nur Hisham Tuan Padang dan beberapa orang yang lain mengisi tabiat budaya orang Melayu, sambut tahun baru buat maksiat, diubah buat majlis ilmu supaya rakyat dapat menerima ilmu, bawa bekalan sampai ke akhir. Tapi negeri lain, rakyat dah hagakan Buddha, rakyat dah hagakan
muzik ataupun hiburan kebangsaan lama tak dengar, 5 tahun tak dengar, kita bagi mereka dengar, buat net dia boleh. Bahawa Menteri Besar Islam buat konsert yang dilarang oleh Allah, konsert yang dilarang oleh Rasulullah. Menteri Besar Islam buat, Tok Mufti tak kata apa, jabatan agama tak kata apa. Tidak kata. Kenapa tak jawab kan? Takut ke siapa? Kita nak mati disuruhkan Tok Mufti nak jaga kita lagu. Bukan pemimpin nak jaga kita lagu. Bukan JKK nak duduk dengan kita, tuan-tuan. Amalan kita yang akan duduk dengan kita di alam barzakh. Sebab itu tuan-tuan, saya duduk di Mekah ini tak mau kata orang dah. Doa lah tak mau kata orang. Tapi orang yang tak kata orang kena kata juga. Duduk di Madinah tuan-tuan, Allahu Akbar, dengan cuaca dia sejuk, nikmat tuan-tuan, selalu pergi panas. Duduk pergi Mekah 2-3 kali kena musim panas, kali ini pergi musim sejuk. Bagi semua terketak tuan-tuan, tapi hebatnya tuan-tuan, sejuk dalam mana pun 4 pagi, 3 pagi duduk dalam masjid. Kalau terlewat, dengar tu Bilal qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari tuan-tuan. Duduk dalam hotel tu, tak turun 5, turun tengok. Perlah. Kelingan malu-malu lari. Besok wheelchair tu, pergi jalan kan. Pasal takut tak dan nak solat berjamaah dalam Masjid An-Nabawi ataupun Masjidil Haram. Duduk di kampung dengan azan buat bodoh. Duduk di Madinah tuan-tuan, Allahu Akbar, Allah pertemukan jemaah Malaysia yang pergi itu dengan Perdana Menteri mai tuan-tuan. Allahu Akbar, aku seronok. Saya hafal dekat poli dekat airport Madinah tu. Inilah ketua kami. Seronok tuan-tuan bila kita pilih negara, kita tak ada apa-apa, clear. Kita tak ada ayat. Kedutaan itulah waris kita, kedutaan itulah bapa kita. Bila mai Perdana Menteri, Allahu Akbar, seronok tuan-tuan. Bila kita sakit boleh mengadu kat dia. Macam mana sahabat-sahabat mengadu kepada Nabi, macam mana para sahabat mengadu kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ketika mereka menjadi khalifah. Tak ada duit dia mengadu, tak faham ilmu kita tanya. Oh lazim mohon kita tak faham. Senang tuan-tuan, Perdana Menteri di Mutawid. Seronok saya hafal ke bawah anak-anak Malaysia. Ada Rais Wuzara hari ini, Perdana Menteri Malaysia. Hafal tak boleh ramai. Anak Malaysia anak. Ada Rais Wuzara hari ini, Perdana Menteri kami. Tak bini dia keluar tak pakai tudung, celaka semua. Aku malu mengaku dari silap. Saya hafal balik kali mau bukan. Dia boleh turun di bumi Nabi SAW, turun hijau tanah yang pernah Nabi duduk, dan sehingga kini jasad Nabi ada di dalam kubur Nabi itu. Kalau 17 mayat di Johor yang mereka korek dapat highway tu, yang mereka jumpa 17 mayat yang tidak akut. Kalau manusia biasa yang hanya mengajar Quran, yang soleh dengan Allah boleh jaga mayat mereka 7 tahun dalam kubur tak akut. Ini kan pula Rasulullah. Kalau umat Nabi sendiri ada di kalangan mereka yang mayat tidak akut, takkan Nabi Allah nak akutkan jasad dia tuan-tuan? Tidak, logik kita. Kalau Sayyidina Hamzah, para syuhada, tahun Sayyidina Umar pemerintah tuan-tuan, berlaku banjir besar di kawasan Uhud, sehingga terzahirnya jasad para sahabat yang gugur di medan perang hampir 70 orang. Sayyidina Mus'ab bin Umair, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu wa ardahu. Tuan-tuan, depa ni tahun Sayyidina Umar menjadi khalifah, berlaku banjir besar, timbul mayat depa, pasien habis. Tuan-tuan dah meninggal dunia 25 tahun, 30 tahun. Allah zahirkan jasad mereka kepada para sahabat yang ada pada ketika itu, bahawa mereka yang gugur syahid sebenarnya mereka hidup, jasad mereka tidak rosak walaupun duduk dalam tanah bertahun-tahun. Ini kan Nabi SAW. Boleh dia main duduk di Madinah tak pakai tudung, buat perjumpaan dengan pelajar-pelajar Malaysia di Madinah, jumpa dengan Syekh keluarkan diri, tak pakai tudung, bobo sikit tak keluar jambu depan. Oh, itulah yang dikatakan
wanita yang paling saleh dalam negara kita. Apa bangga nak baca belum? Idola apa? Kalau idola apa kena bagi gemuk bulat lagi dulu. Muslimin muslimah yang dirahmati Allah. Niat tak mau kata lah, tapi pasal dia buat jahat kata Allah. Orang lain kita pergi umrah semua orang bagi tepung kalau putih, dia buat kalau lain. Kau dapat beza orang. Dia pilih tak, aku tak marah sangat. Lekung kalau lain tu, yang aku nak marah. Kenapa duduk di bumi Nabi tidak menutup aurat? Ini satu penghinaan kepada negara kita. Kita negara Islam, dia mewakili negara Islam Malaysia. Pergi ke Madinah, tunjuk pakai tak elok. Taubat aku malu. Aku malu. Malu sudah malu. Taubat. Dia orang kata aku bangga. Waktu yang kita Malaysia malu. Sebab apa kan? Mimpin tidak taat kepada Allah. Bagaimana dia nak bawa kita untuk jadi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Malam ni hadis ke-36. Dia. Betul tak bawa kita? Apa-apa memang dia orang jenis tak bawa kita, ni jenis mengapa. Hadis yang ke-36. Dia. Tak kira pun kita ya, semua tak bawa. Hari itu kita baca bab kematian adalah suatu kepastian yang akan ditempuhi oleh kita. Harilah saya nak balik daripada Mekah. Hari Khamis. Balik Mekah Jumaat minggu depan. Hari Khamis tu pagi. Seorang hamba Allah dia lintas jalan ke mana beratur nanti di tengah-tengah dia balik dekat hotel mampir dalam sini. Sebab orang dia beli lah. Minum yang tebu kan. Ada minum. Repot. Orang Malaysia pakai minum yang tebu. Dia kata apa ni? Main Mekah cerai yang tebu apa? Berlampau di Malaysia. Apa cerai yang tak ada di sana? Kedarah Zam-Zam tu bagi kenyang. Mixto tu balik minum. Dia cerai yang tebu. Itu malah sakit perut. Jirit-jirit. Dia duduk di sini tak minum. Duduk di Kurus tak minum. Di Mekah dia jaga dan minum tebu. Syok dia kata-kata dia akan jumpa. Mati ke kan? Kena jalan. Allahu Akbar. Kadang-kadang pakai jubah, pakai kepil balik daripada masjid. Bukan orang kita lah, orang bangsa lain. Tapi Allah ambil nyawa dia. Dalam kerana dia tak sangka tuan-tuan dengan lintas jalan. Itulah kanita akhir dia hidup atas muka bumi ini. Sebab itu hadis malam ni menceritakan kepada kita, jauhilah tempat rehat yang sepi. Nabi pesan kepada kita dalam satu hadis yang panjang, yang kira-kira kalau nak urai 2 hari baru habis. Boleh juga. Telefon bos minta MC untuk kuliah selama 2 hari. Boleh tak? Nak buat bahas tu? Tak buat bahas pun berhenti dah. Kalau bawa bahas, saya nak bagi kalimat baru. Budak-budak nak turun kena habak guling. Maksud dia turun. Budak-budak naik bas sekolah kali. Dia tekan loceng, pakcik guling. Mana turun, budak nak turun. Kalau habak kata turun, takut kena tangkap. Maka dia habak perkataan guling. Maksud dia turun. Itu kalimah baru bahasa Malaysia. Jadi kalau naik bas, nak turun bawah, guling. Kalau siapa cikgu yang suka nak suruh budak-budak turun ke apa, turun ke padang, okey, guling ke padang. Maksudnya turun ke padang. Ini bahasa Malaysia yang baru ya. Jangan lupa. Apa kena tambah dulu, apa tak kena kan? Hadis riwayat daripada sahabat Nabi an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam musallahu fara'a nasan ka'annahum yaktashiruna قال أما إنكم لو أكثرتم ذكر هام اللذات لشغلكم عما أرى فأكثروا من ذكر هام اللذات الموت فإنه لم يأتي على قبر يوم إلا تكلم فيقول أنا بيت الغربة أنا بيت الوحدة أنا بيت التراب وأنا بيت الدود فإذا دفن العبد المؤمن قال له القبر مرحبا وأهلا أما إن كنت لأحب من يمشي على ظهري إلي فإذ وليتك اليوم وصلت إلي فسترى
صنيعي بك فيتسع له مد بصري ويفتح له باب إلى جنة. وإذا دفن العبد الفاجر أو الكافر قال له القبر لا مرحبا ولا أهلا. أما إن كنت لأبغض من يمشي على ظهري إلي فإذ وليتك اليوم وصلت إلي فسطر صنيعي بك. قال فيلتئم عليه حتى يلتقي عليه وتختلف أضلاعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصابعه فأدخل بعضها في جوف بعض. قال ويقيض له 70 تنينا لو أن واحدا منها نفخ في الأرض ما أنبتت شيئا ما بقي في الدنيا فيدهشنه ويخدشنه حتى يفضى به إلى الحساب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Rawahu Tirmizi. Hadis riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat sembahyang. Kita tengok Nabi ni dia suka sembahyang. Nabi kalau dia nak rehat dia suka sembahyang. Terus berhenti balik perang ni dia kata kat Bilal, arihna bis salat. Rehatkan kami dengan sembahyang. Kita rehat dia dulu. Cerita bang, orang dah ni cara nak berita. Abang kamu boleh buka. Kalau letih boleh tiang lah. Kan? Kita nak lena dulu. Nabi rehat dia semayang. Lain lagi semayang lagi rehat. Kita lagi semayang lagi letih. Sebab kita tak suka. Contoh tuan-tuan, kalau ambil ikan kari, boleh layak ni hidup lah. Hidup lah. Ayam. Macam tu semua. Dia minggu dah. Boleh ni tuan-tuan, dia hidup. Tapi bila kita bawa keluar ikan kari, dia tak akan hidup, dia kelupuk. Sebab apa tuan-tuan? Dia keluar daripada habitat dia. Manusia bila ikut Quran dan Sunnah macam ikan melayang, dia rasa tenang, dia rasa seronok. Lepas tu bila manusia lari daripada Islam, lari daripada Quran, macam ikan berdarat, dia tak tahu, dia kelupuk, dia hidup, dia sengsara. Maka manusia yang hidup tak tenang, macam ikan duduk atas darat. Bila ikan duduk layang, dia tenang. Tapi kadang-kadang ikan kari boleh layak garam yang duduk tak hidup juga. Sebab dia ambil lain daripada Quran dan Sunnah Rasulullah, maka dia hidup tak tenang. Maka orang yang tenang cintakan salat. Nabi SAW dia masuk dalam masjid ke tempat solat, beliau melihat, baginda melihat beberapa orang di kalangan para sahabat yang tertawa terbahak-bahak. Ni pada gelap. Semajid tu gelap. Bukan nampak kata sahabat ni jahat. Ada orang kata ustaz, sahabat pun buat jahat kan? Dah. Benda ini berlaku supaya ada iktibar kepada kita. Macam peristiwa perang Uhud. Ada sahabat yang lawan, yang mengingkari perintah Nabi. Nabi kata jangan turun, apa-apa pun jangan turun daripada bukit memanah Jabal Ar-Rumah, jangan turun. Bila dia tengok dah clear, dah tak ada apa, dia turun. Bila dia turun, apa berlaku? Khalid Al-Walid yang belum lagi Islam waktu itu, dia bawa tentera pemanah dia naik atas bukit, dia berkeliling dan dia kawal bukit itu, menyebabkan para sahabat terbunuh sampai 70 orang. Yang duduk depan Nabi ada 12 orang, termasuk dengan Nabi 13 orang. Sehingga kan Nabi jatuh dalam 10 lubang, patah gigi Nabi. Dalam perang itulah Nabi bunuh Umayyah bin Khalaf. Satu-satunya umat Nabi, orang yang hidup pada zaman Nabi, yang Nabi bunuh seorang yang Umayyah bin Khalaf. Orang lain Nabi tak bunuh. Jadi orang kafir tak boleh kata Nabi jahat, sebab Nabi tak bunuh orang kecuali seorang dalam perang. Yang lain hanya Nabi pertahankan saja. 12 orang bersama orang Ansar yang
Bila Nabi kata, siapa nak lawan? Amun seorang ada saya nak lawan ya Rasulullah. Dulu pernah lawan seorang-seorang. Lawan syahid, lawan syahid, lawan syahid. Tinggal orang hak ke-12 sebelah orang syahid. Orang yang ke-12 ni tuan-tuan, dibangun nama dia Talha. Sayyidina Talha, dia kata, ya Rasulullah, sekarang giliran aku. Giliran aku ya Rasulullah untuk pertahankan kamu, pertahankan Islam ya Rasulullah. Dia lawan. Lawan-lawan tuan-tuan, putus jari dia. Dia mengeluh, dia sebut, dia mengeluh, sakit. Jari dia terputus 4-4. Pedang dia jatuh. Nabi kata, kalau kamu tidak mau, kamu menyebut bismillah, kamu akan tengok para malaikat akan mengangkat kamu ke langit. Kamu akan tengok para malaikat turun bersama-sama dengan kamu. Tuan-tuan, dia pegang balik pedang dalam keadaan jari dia gundul ni, jari dia tak ada tuan-tuan, jari pedang. Dia terus lawan. Akhirnya Talha menang. Orang kafir mampu di medan perang. Tuan-tuan, kata Qais radhiyallahu anhu, demi Allah aku tengok tangan Talha walaupun cacat, tak ada 4 jari, terputus jari-jari dia marinya karena pertahankan Nabi lebih mulia daripada kita yang tak pernah pertahankan Nabi. Dia putih 4 jari sebab pertahankan Rasulullah. Kita pangkah kerajaan yang melaksanakan undang-undang tahun. Apa kita nak jawab dengan Allah? Tuan, apa Ustaz Azhar sebut? Sultan Brunei antara 10 orang terkaya dunia. Orang terkaya dunia, 10 orang terkaya dalam dunia ni pun nak laksanakan hudud. Kita ada nama senarai duduk dalam beriman, tolak hudud. Malu kat Sultan Brunei. Dia malu. Nama harus senarai beriman, tolak hudud. Tapi Sultan Brunei orang kaya dalam dunia, tuan-tuan. Di antara orang yang kaya dalam dunia termasuk Sultan Brunei. Dia sendiri nak laksanakan hudud. Allahu Akbar. Jadi peristiwa yang berlaku di Uhud tadi bukan nak abang kata sahabat ni jahat lawan Nabi, tak. Nak abang kata bagaimana bila langgar perintah Rasulullah, apa kesan dia? Mayat di medan Uhud ni dia kalah tenang sebab dia kalah perang Badar. Ini peperangan yang kedua berlaku dalam Islam. Dia bersuah mata pedang dekat jenazah-jenazah para syuhada ni. Dia pokok-pokok, potong telinga, kerak tangan, buah pedang robek di mata. Sayyidina Hamzah tu bolak bakar, bolak jantung, potong lalu potong lagi. Nabi begitu sedih, Nabi begitu marah. Karena orang kafir menyiksa para syuhada yang telah gugur syahid di medan perang. Jadi bila langgar perintah Nabi itu bersadar. Dan bagaimana Nabi mengampunkan mereka, bagaimana Nabi maafkan mereka, bagaimana Allah mengampunkan mereka. Dan itu menjadi iktibar kepada kita. Bukan sahabat jahat. Kita kena faham benda itu berlaku supaya ada tunjuk ajar kepada kita yang duduk atas dunia ini. Jangan ganggu ataupun jangan cuba untuk merosakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Nabi kata apa? Nabi kata, Nabi bersabda, jikalau kamu memperbanyakkan mengingati mati, mengingati sesuatu yang untuk memutuskan segala kelazatan, nescaya aku dapati kamu bukan seperti keadaanmu sekarang ini. Itu tengah gelap. Kata Nabi kata, kalaulah hampa tahu ingat mati ni lagu mana, sudah tentu hampa takkan duduk dalam keadaan berseronok macam ni. Di Madinah, ni arah qiblat, di sebelah kanan kita tu ada 3 masjid. Ziarah. Tak ziarah. Tak ziarah kena pergi pula kan ziarah. Dah 5 hari. Lepas Nabi dah 5 hari insyaAllah. Menghadap qiblat, sebelah kanan kita tu, ujung tu ada 3 masjid. Pertama Masjid Sayyidina Ali, Masjid Sayyidina Umar, Masjid Sayyidina Abu Bakar. Tempat para sahabat merintih kepada Allah pada waktu malam. Sayyidina Umar ni orang panggil rojul buka, orang lelaki yang suka teriak. Dia cengeng, tapi dia rajin teriak. Teriak bukan pasal takut orang. Teriak sebab dia ingat dosa dia dengan Allah. Dia ingat dosa dia pernah bawa pula pedang nak pancung Nabi. Waktu dia kafir dulu ni, dia bawa pula pedang, dia nak pancung Nabi. Cerita yang kata Umar bunuh anak dia tu, yang kamu anak dia, itu cerita Syiah bawa cerita pasal saya.
Sayyidina Umar tak pernah bunuh anak dia tak? Itu cerita Israiliyat yang direka oleh orang Yahudi dan orang Syiah nak memburukkan Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar pernah kambul anak dia itu. Tapi yang Sayyidina Umar biasa buat, waktu dia tampak adik dia, dia tampak adik ipar dia, sewaktu baca surah Taha, tuan-tuan, dia bawa pedang, bawa keluar pedang ni, pi rumah Al-Arqam ibn Arqam, dia nak hancur kepada Muhammad. Sampai-sampai tuan-tuan, hati dia lembut, akhirnya dia masih sah. Lalu kata Sayyidina Umar, aku malu dengan Rasulullah, tangan ini pernah mengangkat pedang untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun aku dah taubat, Allah terima taubat. Tapi aku malu dengan Nabi, malu dengan Allah, karena tangan ini pernah aku jadikan satu hari untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar dia teriak, ada highway di muka dia. Ni, lorong makan teriak. Isteri kita pun teriak, ada lorong juga, betul tak? Lorong bedak. Pakai bedak. Pergi kedai, suruh beli apa lagi tak beli. Lelek yang mata, lorong kan. Tapi Sayyidina Umar berparut sebab ayat selalu kena. Hebat tu lah. Kita tak pernah berteriak Allahu Akbar. Di belakang sikit tu ada Saqifah Bani Sa'ad di dalam. Ada jalan tempat pelantikan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Lalu kata Nabi, nescaya kalau kamu ingat akan kematian, aku tidak akan dapati kamu duduk dalam keadaan sekarang ini. Oleh itu perbanyakkanlah mengingati sesuatu yang memutuskan segala kelazatan yakni mati. Maka bahawasanya tidak berlalu satu hari ke atas kubur, melainkan kubur berkata kepada manusia, akulah tempat perasingan. Kubur kata Nabi, kubur bercakap, akulah tempat perasingan, akulah tempat persendirian, akulah rumah tanah, akulah tempat yang penuh dengan ulat. Maka apabila dikuburkan seseorang yang beriman, kubur akan berkata kepadanya, selamat datang untukmu. Bila orang saleh mati, kubur akan kata selamat datang. Ataupun orang putih kata welcome, welcome. Selamat datang untukmu, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku kasihi, yang berjalan di atas belakangku. Pada hari ini urusanmu telah diserahkan kepadaku, maka engkau akan melihat betapa aku berbuat baik bagimu. Lalu kubur itu akan meluaskan sejauh mata memandang, dan dibukakanlah baginya satu pintu dapat menyampaikannya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia orang saleh bila mati, kubur kata ahlan wa sahlan, diluaskan kubur sejauh pandangan dia. Betul ke Ustaz? Kubur lu apa-apa nak buat lagu mana? Berterai mati dulu batal. Apa tak mati bahasa bangsa? Ada yang ngomong lah Ustaz tu. Kau terai mati tengok malam ni. Tuan, bila mati masuk dalam kubur, alam barzakh berbeza dengan alam kita. Alam barzakh berbeza dengan alam kita. Saya pernah dengar satu cerita, Nabi SAW turun sewaktu emak Sayyidina Ali, isteri Abu Talib masuk Islam. Abu Talib tak Islam, isteri dia Islam. Isteri Abu Talib ni dia sayangkan Nabi. Suatu dia meninggal dunia, Nabi turun dalam kubur dia, Nabi baring dalam kubur dia sebelum jenazah dia turunkan. Dan Nabi berdoa, janganlah kau jadikan azab bagi jenazah ini. Abu Sa'id Al-Khudri, perawi hadis kita, dia duduk dalam kubur. Dia kata, ya Rasulullah, kalaulah waktu aku mati nanti, kamu boleh turun berdoa macam ni, ya Rasulullah, aku merasa tenanglah, aku sangat bersyukur kepada Allah. Maknanya Nabi nampak ada azab kubur. Ada azab kubur. Orang tak betul ke Ustaz? Dulu kan Nabi pernah sebut tanda-tanda kiamat, padang Arafah akan menghijau. Nabi tak kata membiru, menghijau. Betul doa dari Arafah, nampak hijau, pokok-pokok dan banyak. Walaupun ditanam, tapi menepati sunnah Rasulullah yang Nabi sebut akan berlakunya. Di bumi Arafah itu menghijau, kita pelik. Kering kontang macam mana itu? Lari pokok-pokok itu. Pada pergi seorang kan dengan kau. Pergi seorang, doa apa ada Jabal Rahmah? Doa apa ada Jabal Rahmah?
Kalau hati suami tu pegang dia peluk suami dia, tengok jam besar muka dia kan. Doa lah, ya Allah ya Tuhanku, di sinilah pertemuan Nabi Adam, ya Allah. Ya Allah, ni isteri aku ni, dia ni suka beli tiang lah, ya Allah. Pakat dia cerita habis dia tu. Ya Allah, dia ni suka beli tiang lah, dalam masa tak sedap. Bila aku kata tak sedap, dia marah kat aku. Dia susah terima kenyataan. Ya Allah, bini aku ni dah bol lebih kurang keras. Cerita habis tu. Bini juga Allah. Ya Allah, aku laki pun ni malah gosok gigi. Subuh tak pergi masjid, dia sembang besar, dia cerita petang-petang ni. Riak dua lagi bini. Hak tak ada bini tu, aku tak tahu sembang kau. Doa, ya Allah, aku di bumi Arafah ni, bagilah aku dan isteri aku boleh datang menaikkan haji. Ya Allah, ini bumi Arafah, aku datang bukan musim haji, ya Allah, bagilah aku datang pada musim haji. Dia bang haji tu tak tahu lah, dia doa apa. Tak kena beringat. Gagah bagi ni seorang-seorang apa. Dan kalau lelaki tak handsome tak apa. Kalau abang hari ni kira taklah handsome, tapi ada lah rupa. Aku handsome ni. Dia nanti kata ada manisnya. Tapi unsur orang perempuan dia apa? Kau main ni je lah. Main. Untung dia apa? Suami buat umrah, isteri dapat pahala. Ni sebab orang perempuan. Suami buat haji, isteri duduk di rumah tak haji, dapat pahala. Suami main haji, isteri main haji juga, pahala suami pun dapat kat isteri. Allahu Akbar. Tapi suami buat jahat, isteri tak dapat. Suami pangkal no, bini pangkal pan, bini tak dapat dosa. Jadi kalau laki pangkal, bini pangkal no, laki dapat dosa. Ni agak sampai Putrajaya video ni, bagi sampai. Baik. Kemudian kata Nabi lagi, dan apabila dikuburkan orang yang sangat banyak berbuat maksiat, atau syaqrawi, atau saya guna kalimat, atau seorang yang kafir, bila orang jahat mati, ahli maksiat mati, maka kubur akan berkata kepadanya, tidak ada ucapan selamat datang bagimu. Kubur meluat, tu seorang yang manusia selamat datang. Diminum susu unta, minum lah. Satu-satunya unta yang pakai bra, unta di Mekah. Tadi kalau kau berniaga tak laku. Tentu kalau tiga bra unta laku. Unta pakai baju dalam. Ada jemaah pakai turun tu kan, dia pun selok. Lepas susu unta, tiba-tiba unta tak datang berbelok, kencing pun kencing kan. Kena pula kain tu dia tutup balik. Ada jemaah tak ada dalam makan kan. Ada, tapi ada yang pendapat yang mengatakan khilaf boleh minum kencing unta. Ada pendapat yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Atau khilaf tak masuk dalam ni banyak. Jumpa seorang artis Syamsul Yusuf Aslam. Jumpa. Saya pun sebut dekat dia. Saya kata kat dia, kebetulan dah jumpa, dia turun bas kita. Abang ada abang. Mungkin abang tak kenal saya, tapi saya kenal abang. Satu hari nanti abang akan kenal saya. Saya Perdana Menteri Malaysia. Dia tengok abang akan kenal saya nanti. Saya abang, saya cakap abang, satu benda, abang dah kenal kau. Saya harap abang boleh berubah. Jangan buat filem-filem dia ada perempuan yang mendedahkan aurat, kerana kelak abang akan diazab dalam kubur. Walaupun abang dah mati, filem abang orang tengok, abang tetap diazab oleh Allah. Kenapa? Tinggal benda maksiat atas dunia, diteruskan maksiat itu, abang dapat azab dalam kubur. Leleh yang mata dia tu. Leleh yang mata dia. Peluk dia kata, Allah terima kasih Ustaz, tolong doakan saya. Ustaz ni bukan untuk nikah, tolong doakan saya, bagi saya jadi orang yang baik. Dan disebut, saya akan cuba, saya akan perbetulkan kesilapan saya juga dengan filem. Mudah-mudahan lebih ramai lagi artis-artis, pengarah-pengarah filem, penerbit-penerbit filem yang mengamalkan Islam. Bahawa filem itu tak salah, yang salah orang yang melaksanakan filem tidak ikut cara Islam. Baik. Macam masuk wayang. Masuk wayang tak salah. Yang salah cara dulu dalam wayang. Yang salah filem yang ditonton dalam wayang. Wayang tu tak dosa. Bukan berdosa. Dan contoh padang bola. Padang bola tu tak berdosa. Tapi kadang-kadang jadi haram. Macam apa? Pasal ni bola pakai tak pendek. Bukan haram padang bola tu. Bukan haram bola tu. Haram sebab main bola pakai sebab pendek. Kalau pakai sebab panjang, jadi halal.
Dia panggil kaedah haram li ghairihi, haram sebab lain, bukan haram li dzati, bukan benda tu haram, tapi diharamkan sebab kerana benda lain. Babi memang haram, hang sembelih kah, hang buat lagu mana, bismillah Allahu akbar, tak boleh. Tak mau kata nama babi, dia letak haram. Tak boleh. Ini tuan, ada maksud. Kalau ada cerita al-kuliah, tanya lah ustaz, adik tanya ustaz, adik tanya ustazah, macam-macam, program macam-macam. Tapi ada menangi-menangi. Bila kita habang, ada makcik seorang tu lepas kuliah, dia komplain kuliah saya. Pandai orang murid komplain turun lagi cukup banyak. Dan aku tak tahu lah, ustaz Cak Yang. Dia main, dia kata, ustaz, ada benda kau tak pasti ustaz. Siapa? Ustaz juga kata dalam TV tu tak elok orang semua. Ustaz, sebenarnya ustaz ni kena ingat, kita ni ada iman. Bila tengok gambar tak elok, tutup kan? Ni Allah nak uji iman kita ustaz. Bila iman kuat, kita takkan tengok, kita akan tutup. Sekali bila gambar elok, buka balik. Dia jawab. Saya kata kat dia, kau balik rumah, belikan menu sekilo, beli babi sekilo, kau masuk gulai sekali. Gulai babi dengan gulai ikan menu, campur dalam kayu. Masa nak makan lagi, kau ambil isi ikan, jangan makan daging babi satu dalam tu. Dia tahu tak boleh tak? Dah daging babi campur dengan ikan, sama. Tak dalam TV tu, bila benda maksiat campur dengan benda baik, maka akan jadi haram semua tu. Awak main daging babi tak kamu? Tak payah sekilo lah, cobek je lah. Ni, sak nombor ni. Buat gulai kawah dulu ini sangat. Buat gulai babi, sup babi. Campur dengan ikan penuh sikit. Masa nak makan, pilih ikan penuh lah. Ikan penuh lah, bukan babi lah. Gamak. Tak ada orang gamak. Maka maksiat tak boleh campur dalam kehidupan dia. Bila tuan-tuan nampak kata dosa tu besar, tuan-tuan akan ingat. Kamu bila buat dosa, lama-lama hati kita rasa seronok dengan dosa. Kita tak rasa dosa tu benda yang boleh memudaratkan kehidupan kita di dunia dan akhirat. Lama-kelamaan kita akan rasa nikmat di seronoknya pun buat maksiat. Kalau tak minum arak, rasa tak seronok. Kalau tak zina, rasa tak seronok. Kalau tak mencuri, rasa tak seronok. Kalau tak berjudi, rasa tak seronok. Tahap yang keempat, dia akan marah bila orang halang dia. Dia akan pertahankan habis-habisan. Ini budaya kami, dari dulu lagi kami sambut tahun baru, kami buat konsert. Bukan kami buat maksiat apa, hanya menyanyi-nyanyi. Balik bertobat kan? Dia pertahankan dosa yang lewat. Ini akan berlaku dulu. Baik, orang yang macam ni bila mati, maka kubur akan kata kepada dia, tidak ada ucapan selamat datang bagimu. Sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku benci yang berjalan di atas belakangku. Tuan-tuan, tengok kubur meluat dekat orang yang jahat. Kubur meluat. Dah macam dia kubur kampung aja. Mari kampung aja, kubur dia korek saja. Serang tuan-tuan tengok. Biar roda tengok tuan-tuan. Dia korek liang saja. 20 liang dia buat korek juga tenang tu. Korek akan dia jadi kubur kampung satu batu lapis-lapis. Tengok pun saya, terima kata boleh pilih yang Ustaz nak luar mana. Tak ada saja. Kubur ni tuan-tuan, dia meluat dekat kita, tanah bumi dia meluat kepada orang yang jahat. Sebab tu buatlah baik tuan-tuan walaupun benda kecil. Nabi kata apa? La tahtiranna minal ma'ruf syai'a. Jangan kamu memperkecilkan benda yang baik walaupun ianya kecil, walaupun ianya sedikit. Seorang perempuan mati zaman Rasulullah ataupun seorang lelaki yang berkulit hitam mati zaman Rasulullah, dia tak nampakkan Nabi. Kerana Nabi berjalan, Nabi jumpa kubur dia, Nabi tanya, mana orang yang sedang duduk cuci ke masjid tu? Lalu dia kata, dia dah mati dah ya Rasulullah. Nabi kata, tunjukkan kuburnya kepada aku. Nabi pergi tuan-tuan, Nabi solat jenazah yang tak kubur dia. Macam kubur jadi solat jenazah arwah Ustaz Azizan, mayat tak kubur. Ada mangkuk ayun kubur dalam Facebook. Ini ajaran sesat, mayat tak kubur. Dia tak ngaji, dia kata orang sesat. Rasulullah buat benda ni tuan-tuan. Jadi bila Nabi pergi semayang di kubur dia, Nabi tanya sahabat, hampa pasal kau tak habaq dekat aku, kata dia mati. Dia tak habaqkan Nabi. Kata
lah dia ni. Alah, dia cuti kematian. Tak abang bawa Nabi penting pun. Tak abang Allah, dia main duduk kematian cuti lah. Tak abang Allah. Tak abang kat Nabi tak tahu dia ni. Nabi kata, kamu tahu tak? Dia ni orang yang baik. Walaupun dia hanya cuci masjid, tapi Allah menerima dia tu. Nabi bercakap, Nabi tanya dia. Nabi bertanya kepada dia dalam rumah ni, apa yang benda yang kamu paling seronok ketika kamu lakukan di atas muka bumi? Sahabat kata dekat Nabi, ya Rasulullah. Dia boleh jawab kan? Nabi kata, dia menjawab, kamu tidak mendengarkan. Nabi kata, dia jawab, benda yang paling aku suka, yang paling aku dapat nikmat dalam kubur, ketika aku mencuci masjid, aku membersihkan masjid, Allah beri pahala begitu banyak kepada aku di alam barzakh. Kita dia boleh dengar. Nabi tanya, kita pergi masjid Nabi itu, kita bagi salam. Kata Nabi, tidak ada seorang yang bagi salam sehingga Allah mengembalikan roh kepada aku, sehingga aku menjawab salam akannya. Kita pergi dulu bagi salam. Nabi dengar, Assalamualaikum ya Rasulullah. Ada orang buat salat. Macam ni seorang jadi depan. Saya itu boleh berdiri lama depan. Betul-betul tak tulis guna Assalamualaikum ya Rasulullah. Tak betul-betul tak betul kepala Rasulullah. Boleh berdiri lama dekat setengah jam lebih. Polis tak halak. Pasal apa? Pasal hari itu ketua polis Madinah main. Polis dia rajin. Dia halau orang ni. Dia halau orang ni. Salih pun ya. MC ya. Ya Allah. Haji ya Allah. Haji salah rakaat ni ya Allah. Bayar rakaat jalan. Doa tak kira doa balik. Taruh tu waktu pagi, waktu doa. Mau tak aman. Tapi bila bos main tengok tadi. Saya pergi sembang dengan bos polis, ketua polis Madinah. Dia pakai baju juga. Ada berapa payung, ada berapa rumah penuh lagi banyak. Saya pergi sembang dengan dia. Dia pegang tangan dia. Dia pegang. Belum ni dekat dengan membak tempat lagi semayang tu. Oh, di semayang tu pada semayang saya pergi semayang berpindah. Sembang-sembang dengan dia. Akhirnya saya boleh duduk depan menghadap betul-betul muka Rasulullah setengah jam lebih. Polis siapa pun tak kacau. Dia habaq kat polis tu. Dia kata ni orang Malaysia boleh cakap Arab ni. Dia nak bawa. Aku rezeki saya itu. Saya habaq. Hak mana orang telefon, mana tak bisa Ustaz sampaikan salam pada Rasulullah. Yang ingat nama, saya habaq. Yang tak ingat nama, saya habaq ni. Ya Rasulullah, orang kampung aku semuanya beri salam kepada kamu kecuali GKK ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Dan dia tak habaq kat aku. Kalau dia habaq, aku yang salam juga. Tak aku berdekut sangat. Takut Nabi pun terkejut juga. Ingat juga nak beri salam aku. Baik. Allahu Akbar. Nabi dengar tuan-tuan. Orang yang pertama dikebumikan di perkuburan Baqi' siapa tuan-tuan? Sayyidina Uthman ibn Maz'un. Dia orang pertama. Dia orang pertama yang dikebumikan di tanah Al-Baqi', tempat perkuburan Baqi', kubur para sahabat dan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi bila orang jahat mati, dia kata pada hari ini segala urusanmu telah diserahkan kepadaku, maka engkau akan melihat betapa aku membalas perbuatanmu. Nah, dulu hang buat leceh tak aku no, dah hang mati, hang mampus, hang duduk dalam aku, hang jangan duduk lari mana, jangan buat apa, aku nak balut hang. Nah, ni dia kubur dia sebut. Dia tak geleng kepala. Cuma dia akan duduk dalam kubur. Kubur akan habaq. Hari ini kamu akan dibalas akan segala perbuatanmu. Lalu kubur itu menghimpitnya sehingga berselisih tulang-tulang rusuknya. Ketika Rasulullah menceritakan hal ini, beliau menyilapkan di antara jari-jari tangannya. Nabi buat macam ini. Tulang rusuk akan dihimpit sedemikian. Nabi bukan jenis bohong. Nabi bukan orang yang bohong. Bila kita bawa dia sampai dekat Bukit Safa kan, saya pergi dengan Ustaz Abdullah ni, dengan Ustaz lain. Kalau dia nak ceramah, lagi dia ceramah, saya ceramah. Bawa mic lagi ni, galah pergi. Habis tawaf, saya tahu, tuan-tuan buat tadi rumah, kita akan menjalan jalan rumah belakang tu, masuk sampai ke Bukit Safa, cerita dia Bukit Safa. Inilah bukit yang pernah dilalui oleh mak Nabi Ismail AS. Cerita sejarah tu, dan di sini jugalah
tempat pertama Nabi kena maki. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Turun ayat ini bila Abu Lahab maki Nabi. Tabbat laka ya Muhammad sa'irul yawm alihada jama'tana. Celaka Muhammad sepanjang hari. Apakah ini tujuan kamu memanggil kami untuk mendengar agama yang baru yang kamu bawa? Sebelum dia maki Nabi, Nabi tanya dulu, kalau aku hafal belakang bukit ni ada unta, hampa percaya tak? Dia berkata, lebih daripada itu kami percaya wahai Muhammad, hak orang yang baik. Nabi kata, aku melihat azab yang amat pedih jika kamu tidak beriman kepada Allah dan kena mati. Hak tadi hafal percaya ke Nabi? Saya kata, tuan-tuan, Duyufur Rahman, ketemu Allah yang dalam ihram. Kalau tuan-tuan ada dalam hati pernah menyebut para ulama di negara kita yang mempertahankan undang-undang Allah, hudud Allah, qisas Allah, ta'zir Allah yang disebut dalam Quran yang Nabi buat. Tuan-tuan pernah maki ustaz-ustaz mengajak di masjid, tuan-tuan sama macam Abu Lahab, tuan-tuan buat haji, buat umrah hari ni, Allah tak terima apa? Sebab apa? Perangai tuan-tuan macam Abu Lahab. Leleh yang betul. Duk buka, mangkah ke mana, bila abang dia lembut lagi, turun dia naik. Kerak ke lekor balik. Bukit ni lah Nabi pernah kena maki. Kalau hampa dia maki, ustaz-ustaz dia banyak ke masjid, hampa perangai macam Abu Lahab. Pusing ada tengok Kaabah. Kita nampak dah kepala Kaabah sikit terbumur dan macam hidup, tak nampak dia boleh buat tengok tu. Kita mengucap balik, tengok balik. Jom kita niat, kita nak cari, mudah-mudahan Allah terima umrah kita. Bila yang datang balik hotel, tengok orang duk tengok baju pun hilang yang mana. Kata pasal dia berpindah Allah. Baik. Jadi Nabi tunjuk macam ni, maka bersabda lagi Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kepadanya 70 ekor ular yang sangat berbisa. Jikalau hanya seekor daripadanya menyembur bisanya ke atas permukaan bumi ini, pasti tidak akan tumbuh lagi sebarang tanaman sampai ke akhir umur dunia nanti. Bisa ular tu, kalau tahu kat dalam kawasan akan bisa ular tu, dia tak akan tumbuh pokok sampai kiamat. Ular yang berbisa macam itu, Allah akan hantar kepada orang jahat 70 ekor kata Nabi dalam kubur. Allahu Akbar. Kita tak boleh gambarkan tu. Kita lena tepi sarang semua kata. Balik ni nampak kacau semua kata. Kacau tu semua kata. Bila lena apa tu bagi suruh kepala orang dia. Dia ketik tak? Ketik kan? Kita cuba bayar tengok kalau dalam kubur kita nak lari le boleh. Nak lari boleh. Kongkiok orang pulang lama-lama tapi tengok atas kongkiok tu. Jangan lupalah orang kita bodoh. Suruh fikirkan. Saya tengok azab yang begitu baik belum lagi datang binatang-binatang yang berbisa yang kita tak boleh gambarkan. Allah Akbar. Ada orang tanya, ustaz, betul ke makan semut ni bodoh? Tak pernah saya guru saya, kenapa makan semut ni orang kata bodoh? Dia kata bodoh lah, nasi banyak tu makan semut bodoh. Jadi aku kena bodoh di mana? Aku tak tanya dah. Soalan lagu tu jangan duk tanya. Kalau tanya nampak kita bodoh. Aku kenal lah, tak usah tanya lah salah tu. Nasi punya banyak, jangan lu makan semut apa. Itulah orang panggil bodoh. Saya tak tanya lah lepas tu. Ada putih semut. Bodoh. Baik. Lalu kata Nabi lagi, maka ular-ular yang berbisa tadi menggigit dan melukainya, dan teruslah ia dalam keadaan demikian sehingga sampai waktu untuk dihisab di hadapan Allah. Katalah dia mati 300 tahun baru boleh kena. 300 tahun dalam rumah kena siksa. Mati minggu ni mula kena siksa 300 tahun lagi. Katalah 300 tahun lagi kena. 300 tahun lagi kena. Kalau mati zaman Rasulullah kafir, zaman lawan Rasulullah, daripada zaman Rasulullah 1400 tahun yang lalu dah kena azab dalam kubur. Sampai bila tuan-tuan? Sampai bila-bila. Baik. Kemudian lalu kata Nabi lagi, begitulah keadaan sebuah kubur ada kalanya merupakan satu daripada taman-taman syurga atau salah satu daripada lubang-lubang api neraka Allah Subhanahu wa taala.
Tuan, kubur dia ada dua jenis. Maka kubur ini sama ada syurga atau neraka. Menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, nikmat atau sisaan kubur adalah perkara yang akan dihadapi oleh setiap orang yang mati ketika ia berada di alam barzakh. Ini i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, apa Ahlussunnah wal Jamaah ni? Tak faham pun saya. Bahasa mudah disebut Ahlussunnah wal Jamaah ialah ulama yang mengikut apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang lain daripada bawah daripada Nabi, ajaran yang bukan daripada Nabi, memerintah bukan cara Nabi, itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Itu ahli punah wal jamaah. Itu bahasa ringkas. Apa Ahlussunnah wal Jamaah? Ahli ataupun ulama yang mengikut ajaran sebenar yang dibawa oleh Nabi berdasarkan Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan diamalkan dalam kehidupan kita. Itu makna Ahlussunnah wal Jamaah. Lain daripada itu, pahaman lain. Kata Syiah, dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab dia mengatakan sebahagian di kalangan para sahabat kafir. Dia mengatakan Sayyidah Aisyah sendiri kafir. Kalau Aisyah sendiri hak Nabi mati atas riba dia, Nabi wafat atas riba Aisyah, dia rumah Aisyah, boleh kata kafir, aku heran. Tak boleh terimakan. Maka dia bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, mudah-mudahan kita faham bahawa satu hari nanti kita akan mati, tuan-tuan. Maka kubur yang akan menjadi tempat sama ada syurga atau neraka. Maka keadaan itu akan ditentukan dengan amalan yang kita lakukan atas muka bumi. Maka saya nak sebut beberapa perkara. Pertama, hendaklah banyak bertakwa kepada Allah. Buat baik, tinggal jahat. Yang kedua, tinggal benda-benda yang melalaikan kita dari mengingatkan Allah. Kadang-kadang kalau dengan internet, dengan WhatsApp, ketagih internet, ketagih Facebook, ketagih WhatsApp, sampai tak ada dalam bilik Quran. Saya banyak orang masuk dalam grup-grup, saya lemah. Bila keluar dari Quran, dia berkata, Allah Ustaz ni belagak lah sama masuk dalam grup. Berlambak yang tak nak baca. Mengganggu sampai tak ada dalam bilik Quran. Saya takut sibuk jawab soalan-soalan ataupun